Okey, jadi selamat pagi semua. Okey, jadi kita tengok maksud nasionalisme. Bab 2, kita tengok maksud nasionalisme. Okey, itu perasaan cinta terhadap bangsa dan negara, semangat kebangsaan, perjuangan menentang penjajah, okey, membela bangsa dan negara, bebas daripada penjajah. Okey? Jadi anda ingat ini. Tapi perasaan cinta pada bangsa dan negara ini mesti ada. Okay, kalau selang tanya apa maksud nasionalisme, ini mesti ada. Actually senang saja. You cuma ingat ini ya. Okay? Cinta dan bela bangsa dan negara. Okay, bangsa dan negara. Cinta, bela bangsa dan negara. Lagi satu adalah menentang penjajah. Ingin bebas daripada penjajah. Dua benda ini anda tahu. Satu, cinta ataupun membela bangsa dan negara. Okey, bangsa dan negara. Okey, dua, anda ingin bebas. Okey, anda menentang ataupun bebas daripada penjajah. Okey? Ingat ini saja. Okey, jadi sekarang kita tengok pendapat nasionalisme. Okey, pendapat nasionalisme mengikut tokoh sejarawan ataupun tokoh. Okey, Hans Kohn. Okey, tengok gambar ini ya. Hans Kohn kata nasionalisme ialah gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang kepada negara dan bangsa. Okey, jadi keyword dia adalah setia. Setia kepada negara dan bangsa. Nasionalisme ini dia mesti negara dan bangsa. Okey, jadi Hans Kohn kata nasionalisme ini adalah gerakan. Okey, gerakan. Lagi satu, setia. Okey, setia pada bangsa dan negara. Hans Kohn. Okey, lagi satu, William R. Roth. Okey, ataupun Profesor William R. Roth. William R. Roth ini, okey, keyword dia adalah ini. Okey, keyword dia adalah ini. Nasionalisme ini adalah nasionalisme Melayu. Nasionalisme Melayu. Okey. Pada masa itu terdapat ancaman terhadap hak orang Melayu. Okey. Jadi masa itu masyarakat berasa bimbang terhadap sekularisme dan imperialisme barat. Okey. Kita ada ancaman apa? Terhadap hak kepentingan orang Melayu. Okey. Ancaman ekonomi. Lagi satu, ancaman sekularisme dan imperialisme barat. Okey. Ancaman. Okey. Jadi tapi pendek kata adalah inilah. Nasionalisme ini adalah nasionalisme ikut William R. Roth adalah nasionalisme Melayu. Okey, lagi satu perkataan adalah ancaman. Okey. Kita ingat 5 keyword Okey. Lepas itu Dato' On Jaafar. Okey, Dato' On Jaafar. Okey. Dato' On Jaafar kata apa maksud nasionalisme? Okey, kita tengok Okey. Kita hendaklah menjahirkan suatu bangsa yang lebih tegap, kuat, yang boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri, kita sendiri, maksudnya berdikari dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa yang lain yang tegap dan bersatu. Okey. Keyword dia adalah ini. Menzahirkan suatu bangsa. Menzahirkan maksudnya melahirkan suatu bangsa yang boleh berdiri di kaki sendiri. Maksudnya suatu bangsa yang boleh berdikari dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Okey. Jadi keyword dia adalah bangsa. Okey, bangsa yang boleh berdikari ataupun berdiri atas satu bangsa yang apa? Yang tegap dan kuat. Okey, yang boleh berdikari. Okey. Jadi ini maksud nasionalisme bagi Dato' On Jaafar. Okey, kita tengok Dato' Burhanuddin Al-Hilmi. Okey. Dato' Burhanuddin Al-Hilmi ini apa dia kata? Okey, nasionalisme ini adalah perjuangan menentang penjajah. Okey, menentang penjajah. Okey, mesti ada semangat perpaduan yang kuat. Okey, nasionalisme ini mesti ada perpaduan yang kuat. Menentang penjajah. Okey, perpaduan yang kuat. Okey.
Lagi satu adalah ini. Nasionalisme ini mesti kepada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu. Okey, bangsa Melayu. Okey, pendek kata, apa yang dikatakan oleh Dr. Burhanuddin ini adalah nasionalisme ini adalah siapa? Orang Melayu. Okey. Dia keyword dia adalah perpaduan. Perpaduan. Lagi satu adalah bangsa Melayu. Okey. Sekarang kita tengok perpaduan R. Sutralingam. Okay, R. Sutralingam kata, apa maksud nasionalisme? Fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menduburkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu kepada negara bangsa itu. Okay, jadi nasionalisme ini adalah apa? Adalah hak setiap bangsa di dunia. Okey. Hak setiap bangsa di dunia. Okey, apa maksud nasionalisme ikut Astralingam? Dia adalah satu fenomena. Okey, fenomena. Lagi satu adalah hak bangsa. Okey, hak bangsa. Lagi satu adalah kesetiaan. Kesetiaan. Okey, hak bangsa. Okey, lagi satu adalah kesetiaan, setia. Okey, nanti akan setia. Dia macam siapa? Dia macam Hans Kohn. Hans Kohn tadi pun kata setia juga. Okey. Jadi R. Sutralingam pun kata setia. Okey. Jadi sekarang kita tengok dua orang lagi ya, iaitu Datuk Jana Abidin Wahid. Okey, Datuk Jana Abidin Wahid dia kata nasionalisme, apa tu nasionalisme? Nasionalisme ini adalah nasionalisme Melayu. Okey. Nasionalisme Melayu, kesetiaan kepada raja, setia pada raja. Okey. Okey, semangat kebangsaan. Okey, jadi keyword dia adalah ini. Okey. Nasionalisme Melayu. Mengikut Datuk Jana Abidin, nasionalisme ini adalah nasionalisme Melayu, setia pada raja. Okey. Lepas tu yang terakhir sekali Khoo Kay Kim. Khoo Kay Kim kata apa maksud nasionalisme? Nasionalisme ini adalah perjuangan orang Melayu untuk mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi nasionalisme ini adalah perjuangan orang Melayu. Okey. Perjuangan orang Melayu ataupun nasionalisme Melayu. Okey. Okey. Jadi di sini kita boleh lihat persamaan dia. Okey. Kita boleh lihat apa persamaan dia. Okey. Jadi anda cuba tengok okey, yang kata setia siapa? Yang kata setia siapa? Hans Kohn setia. Okey, lagi satu R. Sutralingam setia. Okey. Jana Abidin Wahid setia. Okey. Jadi tiga orang ini kata nasionalisme ini adalah setia. Okey. Dia adalah setia. Hans Kohn kata setia kepada bangsa dan negara. Okey. R. Sutralingam kata setia kepada siapa? Okey. Mana? Okey, setia pada negara bangsa. Okey. Dan Zainal Abidin kata setia pada raja. Okey, tapi tiga-tiga ini dia memegang kepada konsep setia. Okey, lepas tu untuk nasionalisme Melayu, siapa yang kata? William Arif. Okey, lagi Datuk Burhanuddin Al-Hilmi. Datuk Jana Abidin Abdul Wahid. Khoo Kay Kim. Jadi empat orang ini kata nasionalisme ini adalah nasionalisme Melayu. Okey, nasionalisme Melayu. Okey, boleh faham? Okey, siapa yang kata nasionalisme ini adalah bangsa yang kuat?
Okey. Hak bangsa yang kuat siapa? Datuk On Jaafar, Datuk A Sutraling. Okey, boleh faham tak? Okey okay, kita cuba tengok ni, tak boleh. Okey, boleh anda faham? Okey, jadi rumusan dia adalah macam ni ya. Okey, rumusan dia adalah macam ni ya. Okey. Kalau kita kata setia, setia. Okey, saya minta pelajar type dalam ruangan chat. Siapa kata nasionalisme ini adalah setia? Setia. Okey, hands on. Okey, lagi siapa yang kata nasionalisme ini setia? Hands on. Lagi? Okey. Dato' A Sutralingam. Okey. Datuk Jainal Abi. Bukan Jainal Abidin. Nama penuh dia. Okey. Profesor Jainal Abidin. Profesor Datuk Jainal Abi. Ataupun Datuk Jainal Abidin lah. Okey. Profesor Jainal Abidin. Okey. Siapa kata nasionalisme ini adalah tentang Melayu? Tulis dalam ruangan chat. Siapa yang kata nasionalisme ini adalah tentang orang Melayu? Datuk Burhanuddin Al-Hil, Datuk Burhanuddin Al-Hilmi. Okey. Okey, lagi siapa? William Arrof, Profesor William Arrof. Okey. Profesor William Arrof. Okey, lagi satu Dr. Ku K. Dr. Ku K Kim. Okey, Profesor Jainal Abidin. Okey, dia pun kata juga. Okey, Profesor Jainal Abidin. Okey, dua-dua profesor kata okey. Actually Ku K Kim ni profesor juga tau. Profesor Ku K Kim, bukan doktor. Profesor Ku K Kim. Okay. Jadi anda lihat di sini ya, kita tengok ada satu pattern Okay. Okay. Anda tengok sini ada satu pattern. Semua profesor kata nasionalisme ini adalah untuk Melayu. Okay, nasionalisme Melayu. Semua Profesor William Arrof, Profesor Ku K Kim, Profesor Jainal Abidin. Okay. Jadi profesor ini kata nasionalisme ini adalah untuk orang Melayu. Okay. Faham tak? Okay, boleh ya. Kalau On Jaafar dengan kalau On Jaafar dengan Sultan Ningrum dia kata bangsa, okey.
bangsa. Okey. Jadi anda ingat inilah. Anda tolong ingat yang inilah. Boleh? Macam mana saya nak kasih besar? Kecilkan sedikit. Ya, hilang. Okay, boleh? Jadi anda ingat keyword ini. Kalau anda susah mau ingat, anda ingat keyword ini. Boleh? Boleh faham tak? Boleh? Jadi ini adalah pendapat tokoh tentang nasionalisme. Boleh ya? Ini cara terpendek untuk anda ingat lah. Okey? Cara terpendek. Okey? Profesor sahaja semua kata nasionalisme ini nasionalisme Melayu. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan. Tengok anda boleh buat ke tak. Okey, anda try soalan ini. Bukan ini. Okey, anda try soalan ini. Okey, anda try soalan ini. Okey, apa pandangan Profesor Holmes berkaitan tentang nasionalisme? Holmes maksudnya ini ya. Okey. Holmes maksudnya yang ini. Okey. Bukan Holmes. Hans Kohn. Okey. Hans Kohn. Dia ada kesilapan sikit Dia ada kesilapan sikit. Hans Kohn. Okey, Hans Kohn soalan ini dia silap sikit. Hans Kohn. Okey, apa jawapan dia? Okey. Dia berkata D. Lin Shunting kata D. Okey. Bagus. Okey, mengapa anda kata jawapan dia D? Perkataan apa? Okey, mengapa anda kata dia D? Kesetiaan. Perkataan setia. Okey? Perkataan setia. Okey, setia. Gerakan setia. Jadi ini adalah Hans Kohn. Okey? Kalau dia kata bangsa yang tegap dan kuat. Bangsa yang tegap dan kuat siapa? Okey, bangsa yang tegap dan kuat adalah Dato' On Jaafar. Kalau dia kata nasionalisme Melayu, ada perkataan ancaman William R. Roth. Okey, boleh? Kalau dia kata perpaduan bangsa Melayu, ada perkataan perpaduan Dato' Burhanuddin Al-Hilmi. Kalau dia kata fenomena hak bangsa R. Sutralinggam. Okey? Nasionalisme setia kepada Raja Dato' Zainal Abidin. Okey? Jadi kalau soalan tanya mengapa idea nasionalisme tidak sama di antara negara, okey? Kerana idea tersebut berbeza dari segi pengalaman sejarah serta pengaruh sekeliling. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi sekarang kita tengok sini ya. Okey, nasionalisme di barat Okey, untuk nasionalisme di barat ini kalau nak senang ingat ada satu formula Okey. Kita tengok sini apa macam mana nak ingat. Okey, untuk nasionalisme di barat, okey, nasionalisme di barat biasanya tentang apa? Biasanya satu dia adalah tentang menentang raja. Okey, penentangan terhadap pemerintahan raja. Okey, saya guna ini. Okey, dia adalah penentangan terhadap pemerintahan raja. Okey, biasanya dia menentang raja. Okey, lagi satu adalah ini. Nasionalisme di barat ini adalah tentang hak dan kebebasan rakyat. Okey, lagi satu nasionalisme adalah tentang kemerdekaan.
daripada penjajah. Menentang penjajah, okey, untuk memperolehi kemerdekaan. Okey, jadi idea nasionalisme barat adalah ini. Saya simpulkan okey. Satu adalah ini. Menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okey. Lagi satu adalah ini. Dia tentang raja berperlembagaan. Okay, raja berperlembagaan maksudnya raja itu kuasanya diberi oleh undang-undang. Kuasanya diberikan oleh undang-undang dan dia tidak berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak maksudnya raja itu berkuasa penuh. Okey? Pada masa itu barat macam Amerika Syarikat macam England Perancis mereka tidak mahu raja yang berkuasa mutlak. Mereka mahu raja berperlembagaan. Okey? Lagi satu adalah ini. Dia tentang hak dan kebebasan rakyat. Okey? Hak dan kebebasan rakyat. Hak rakyat lah. Contohnya apa? Hak bersuara. Hak mengundi. Okey? Hak memilih kerajaan. Okey? Lagi satu adalah ini. Dia adalah tentang ini. Okey? Kemerdekaan. Bukan. Ini. Sekejap dia tentang ini. Okey? Parlimen. Okey? Memartabatkan parlimen. Okey? Memartabatkan parlimen. Okey? Suara rakyat. Okey? Lagi satu adalah ini. Kemerdekaan daripada penjajah. Okey, kemerdekaan daripada penjajah. Okey, jadi ini adalah maksud nasionalisme. Okey, ini adalah maksud nasionalisme. Okey, di barat nasionalisme di barat okey, kita ingat ini adalah nasionalisme di barat dia adalah tentang ini okey, menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak sebab biasanya yang raja berkuasa mutlak ini mereka menindas tau. Okey, mereka menindas. Okey, menindas rakyat. Okey, lepas itu raja berperlembagaan. Mereka mahu raja berperlembagaan. Hak rakyat contohnya hak bersuara, memartabatkan parlimen. Okey, itu hak bersuara rakyat. Lagi satu adalah kemerdekaan daripada penjajah. Okey, ini adalah contohnya Amerika Syarikat okey. Inilah hak bersuara. Okey. Jadi yang ini okey, ini adalah daripada Britain dengan Perancis. Okey. Kalau ini adalah Amerika. Okey, boleh? Jadi nasionalisme barat adalah tentang ini. Okey, adalah tentang ini. Senang saja. Okey, adalah tentang ini. Okey, boleh? Okey, boleh Okey. Jadi sekarang kita tengok ini. Okey, kita tengok sini Okey, kita tengok ini Okey, England Okey, di England kita ada revolusi keagungan. England revolusi keagungan. Ini di mana? Ini di England. Okey, dia tentang apa? Dia tentang kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat seperti yang saya katakan tadi, hak bersuara lah. Okey. Jadi pada masa itu di England apa yang berlaku? Okey, mereka menentang Raja James. Mereka menentang Raja James kerana Raja James ini berkuasa mutlak. Okey, berkuasa mutlak.
Jadi mereka menentang. Jadi pada masa itu, okey, mereka menyokong Mary II dengan William of Orange. Okey, dan Raja James melarikan diri. Okey, jadi pada masa itu kita ada kedatangan parlimen serta sistem raja berperlembagaan. Okey, jadi di Britain, nasionalisme dia adalah tentang kedaulatan parlimen, hak asasi rakyat, menentang raja yang berkuasa mutlak, serta sistem raja berperlembagaan seperti yang saya katakan ini. Ini adalah revolusi gangguan di England. Kita ada satu ahli falsafah nama dia John Locke. John Locke dia tulis Bill of Rights. Dia tulis the Two Treaties of Government. Dia mempopularkan prinsip raja berperlembagaan dan menolak raja berkuasa mutlak. Dan tentang hak asasi manusia. Jadi samalah. Sama dengan ini. Ini mungkin anda mau tulis John Locke, ini pun John Locke. Lepas tu kita tengok revolusi revolusi Perancis. Kita lompat ke revolusi Perancis. Revolusi Perancis, kita ada pemikir seperti siapa? Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Jadi golongan pemikir ini dia menulis tentang apa? Suara rakyat, hak rakyat. Hak rakyat. Hak rakyat. Pada masa itu di Perancis, dia punya revolusi adalah tentang siapa? Adalah menentang pemerintahan autokratik siapa? Raja Louis. Kalau di England dia menentang Raja James. Mengapa menentang? Sebab Raja Louis dengan Raja James ini berkuasa mutlak. Jadi revolusi Perancis ini telah menyebabkan apa? Telah menyebabkan munculnya Republik Perancis dan mengakhiri sistem pemerintahan beraja Perancis. Ini adalah revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Jadi saya kat sini raja berpelanggan, lagi satu adalah ini Republik. Republik ini adalah di Perancis. Raja berpelanggan ini di Britain. Ini di Britain. Ini di Perancis. Now last one, revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini revolusi dia adalah menentang British, menentang penjajahan British. Sebab pada masa itu British menjajah Amerika. Kenapa mereka menentang British? Satu, British menjajah Amerika. Dua, British tidak melindungi hak penduduk Amerika Syarikat. Jadi pada masa itu penduduk Amerika menentang ACTA. ACTA ini maksudnya undang-undang. ACTA untuk memungut cukai. Contohnya ACTA pelayaran, ACTA gula, ACTA stamp, ACTA teh. Mereka menentang undang-undang. Jadi pada masa itu slogan mereka adalah tiada cukai tanpa perwakilan. Sebab pada masa itu tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Jadi sekali lagi saya tanya, mengapakah penduduk Amerika menentang British? Satu, British menjajah mereka. Dua, mereka menentang British kerana ACTA, ada undang-undang. Undang-undang apa? Mengutip cukai. Contohnya ACTA pelayaran, ACTA gula, ACTA stamp, ACTA teh. Tiga,
Mengapa mereka menentang British? Kerana tiada wakil Amerika dalam British. Jadi pada masa itu ada satu peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa Tea Boston. Okay. Di mana mereka campak tea tersebut. Okay. Okay, jadi pada masa itu pemimpin Amerika adalah George Washington dan ahli falsafah dia adalah Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Okay. Jadi dia adalah tentang hak penduduk membentuk kerajaan baru. Hak penduduk, hak rakyat lah. Dia tentang hak rakyat. Okay. Jadi 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan dan dinamakan Amerika Syarikat dan memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Okay. Demokrasi. Jadi demokrasi ini di Amerika, Republik ini di Perancis. Okay. Jadi pendek kata dia macam ni ya. Okay. Macam mana nak ingat? Anda ingat ini ya. Okay. Anda tolong ingat ini. Okay. Anda tolong ingat ini ya. Okay. Anda tolong ingat ini. Okay. Nasionalisme di barat ini tentang apa? Dia tentang menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak sebab dia menindas. Okay. Di Britain dengan Perancis. Lagi satu, mereka mahu raja berperlembagaan. Itu di Britain. Republik, Perancis. Demokrasi, Amerika Syarikat. Okay. Mereka, jadi lagi satu adalah mereka mahu hak rakyat, hak bersuara, hak memilih kerajaan. Ini di mana? Britain, Perancis, Amerika Syarikat. Okay. Lagi satu, mereka ingin memartabatkan parlimen. Contohnya di mana? Britain dengan Perancis. Lagi satu, menentang penjajah, nak merdeka. Di mana? Amerika Syarikat. Okay. Di sini kita ada beberapa tokoh. John Locke. Okay. John Locke. John Locke. Okay. Lagi siapa? Thomas Jefferson. Lagi Rousseau, Voltaire. Okay, kalau muncul nama-nama ini, biasanya jawapan dia adalah hak rakyat. Hak rakyat. Hak rakyat. Faham tak? Faham tak? Okay. Kalau muncul soalan ini ni. Okay. John Locke. Thomas Jefferson. Voltaire. Rousseau. Rousseau. Okay. Jadi ini biasanya tentang apa? Ini biasanya tentang hak rakyat. Okay. Ataupun nasionalisme di barat. Okay. Jadi anda guna ini untuk ingat lah. Boleh tak? Okay. Para pelajar boleh ikut setakat ini. Boleh ikut setakat ini. Apa yang perlu anda ingat adalah ini. Dan lagi satu adalah yang ini. Okay. Ini. Ini ya. Yang saya lukis ini. Okay. Yang saya tulis ini. Anda ingat ini ya kalau di barat. Boleh ya? Okey, bagus. Sekarang kita masuk kepada ini. Okey. Okey, nasionalisme di Asia. Okey, nasionalisme di Asia. Okey, nasionalisme di Asia. Okey, nasionalisme di Asia ini, okey, anda tengok okey, dia di mana? India, China, Mesir, Empire Umpandia dengan Jepun. Jadi kita nak tengok nasionalisme di sana macam mana. Okey, actually persamaan dia macam ni. Kebanyakan nasionalisme di okey, saya ceritakan kepada anda lah.
Okay, nasionalisme di Asia. Kita tengok. Okay, kalau di India, nasionalisme dia adalah ini. Adalah tentang ini. Okay, ialah tentang menentang siapa? Menentang British. Okay, British. Mengapa mereka menentang British? Sebab British menjajah mereka. Okay, jadi nasionalisme di India adalah menentang penjajah British. Okay, boleh? Menentang penjajahan British. Ini nasionalisme di India. Jadi pada masa itu kita ada kebangkitan rakyat seperti Dahagi India. Okey. Selain itu kita ada nasionalisme, gerakan nasionalisme seperti Brahmo Samaj dengan Arya Samaj. Ini adalah nasionalisme yang bentuk sosial agama. Okey, sosial agama. Okey, lagi satu adalah ini, okey, pertubuhan seperti Kongres Kebangsaan India ataupun INC. Okey, Liga Muslim. Okey. Lepas tu kita ada Bal Gadar Tilak Banping Chandra Pal. Ini adalah nasionalisme yang radikal lah, yang menentang British secara militan. Maksudnya mereka angkat senjata dan menentang. Okey. Lagi satu adalah ini, okey, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pada masa itu adalah pemimpin di India, okey, di mana dia telah menggunakan Satyagrana sebagai cara menentang British. Apa maksud Satyagrana? Maksudnya berjuang tanpa keganasan. Okey, maksudnya perjuangan tanpa keganasan. Okey, contohnya seperti Monggol lapar, semualah. Berjalan jauh, okey. Itu semua. Okey, jadi pendek kata macam ni lah. Kalau di India, nasionalisme dia satu saja, itu menentang penjajahan Barat. Menentang penjajahan Barat. Itu yang anda ingat. Okey, lagi satu adalah nasionalisme di China. Okey, nasionalisme di China ini dia ada dua. Okey, saya simpulkan kepada anda dua. Okey, satu adalah menentang dinasti. Okey, menentang dinasti Manchu. Okey. Lagi satu adalah anti Barat. Okey. Jadi nasionalisme di China adalah tentang ini. Okey, menentang dinasti Manchu. Mengapa mereka menentang dinasti Manchu? Sebab menurut mereka Manchu ini adalah orang luar. Menentang dinasti Manchu. Kerana mereka kata dinasti Manchu ini orang luar dan hilang mandat Tuhan. Okey. Lagi satu, mereka menentang Manchu kerana Manchu gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat. Jadi ini adalah sebab mereka menentang Manchu. Okey. Nasionalisme di China juga bercorak anti Barat. Barat campur tangan China. Okey, pada masa itu tokoh dia adalah Datuk Sun Yat-sen. Kalau India tadi Mahatma Gandhi. Okey. Kalau China Dr. Sun Yat-sen. Jadi muncul satu peristiwa itu revolusi China 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan munculnya pemerintahan republik di China. Okey. Jadi nasionalisme di China adalah menentang dinasti Manchu dan anti Barat. Okey. Kita tengok nasionalisme di Jepun dulu. Okey, nasionalisme di Jepun. Okey. Nasionalisme di Jepun. Okey, nasionalisme di Jepun. Okey, dia lebih kepada ini. Okey, dia lebih kepada gerakan pemulihan Jepun. Iaitu pemodenan. Tokoh Maharaja Mikado Meiji. Okey, gambar dia adalah ini. Maharaja Mikado Meiji.
Kadang-kadang anda kena lihat gambar. Okey. Ini adalah Mikado Meiji lah. Ini Maharaja Meiji. Okey. Kalau Mama Gandhi adalah ini India. Ini Mama Gandhi. Okey, India. Kalau China adalah ini. Okey. Anda kena tengok gambar. Anda kena tahu gambar dia lah. Okey, gambar-gambar toko-toko ini. Okey. Kalau Jepun, Jepun nasionalisme dia adalah gerakan pemulihan. Okey, saya tulis di sini. Nasionalisme Jepun dia adalah gerakan pemulihan ataupun pemodenan Jepun. Okay, ini adalah nasionalisme di Jepun. Okey, boleh? Mengapa Maharaja Meiji mengadakan gerakan pemulihan dan pemodenan di Jepun? Sebab ingin mencapai kemajuan. 1. 2. Mengelakkan ancaman barat. 3. Supaya Jepun dihormati oleh kuasa barat. Dan apa kesan dia? Apa kesan daripada gerakan pemodenan Jepun ini? Apa kesan dia? Okey, kesan dia adalah ini. Jepun muncul sebagai negara perindustrian ataupun negara ekonomi dan kuasa tentera yang kuat. Jadi disebabkan kesan ini, Jepun terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Okey, yang anda telah belajar pada bab yang ke-3. Okey. Jadi pada masa itu di Jepun dia ada semangat Bushido. Maksudnya sanggup berkorban untuk negara. Okey. Okey, lepas itu nasionalisme di Besir, okey, ataupun Uthmaniyah. Okey. Uthmaniyah ini adalah sebuah kerajaan Islam, okey, pada masa itu. Jadi apa yang berlaku adalah pada masa itu berlaku imperialisme barat. Pada masa itu barat dia cuba menjajah negara-negara Islam. Jadi Empire Uthmaniyah dan Mesir mereka cuba mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam. Okey. Jadi ini adalah nasionalisme dia. Mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam. Okey. Jadi tokoh dia siapa? Syed Jamal al-Din al-Afghani. Okey. Sheikh Muhammad Abduh. Okey, Sheikh Muhammad Abduh. Okey. Jadi pada masa itu muncul gerakan Islam. Gerakan Islam ini maksudnya menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Okey. Serta menggunakan Islam untuk maju dan melepaskan diri daripada penjajahan. Okey, ini gerakan Islam. Lagi satu adalah gerakan Pan-Islamisme. Okey, gerakan Pan-Islamisme ini adalah ini. Okey. Umat Islam dia adalah menyeru supaya umat Islam bersatu padu. Bersatu padu. Untuk menghalang perluasan kuasa barat. Okey, boleh? Okey, boleh Okey, jadi anda cuba jawab soalan ini Anda cuba jawab soalan ini.
Okey. Nasionalisme di barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Apakah kesan perkembangan nasionalisme tersebut? Okay. A. Berjaya mengukuhkan kuasa rakyat. B. Mematahkan kedudukan parlimen. C. Menjejaskan kedaulatan negara bangsa. D. Kebangkitan perjuangan kedaulatan raja. Okay. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Okay. Soalan ni agak tricky. Lee Shooting kata B. Mematahkan kedudukan parlimen. Okay. Menentang pemerintahan beraja yang mengugat hak kebebasan rakyat. Jadi apakah kesan daripada nasionalisme tersebut? Okay. Gabriel pun kata B. Ya, jawapan dia adalah B. Okay. Betul lah. Memantapkan kedudukan parlimen. Okay. Nombor 3 ini. Apa jawapan dia? Revolusi Perancis, Revolusi England. Mengapakah revolusi tersebut berlaku? Okay. Apa jawapan dia? Okay. Gabriel kata donkey. Lim Shooting kata donkey. Okay. Penentangan pemerintahan raja. Okay. Sebab raja dia berkuasa apa? Raja dia berkuasa mutlak. Okay. Okay. Jadi kita tengok apa kesan dia. Okay. Kalau Perancis, dia menentang raja berkuasa mutlak. Jadi kesan dia adalah apa? Okay. Kesan dia adalah okay, sistem raja runtuh, maka muncul amalan demo, muncul republik. Okay. Kalau England, okay, raja berkuasa mutlak runtuh, jadi ia digantikan dengan raja berperlembagaan. Okay, boleh? Okay, boleh faham pelajar? Okay, anda cuba jawab soalan nombor 4. Bal Ganga Tilak Bipin Chandra Pal. Okay, apakah sumbangan? Okay, Gabriel kata A, Lee Hia kata A, Ling Wenbiao kata A. Ya, betul. Jawapan dia adalah militant. Okay, jawapan dia A. Sebab gerakan ini adalah bercorak radikal. Okay, bercorak radikal. Okay, seperti yang saya terangkan tadi ya. Okay. Apa tak gerak? Okay. Dia adalah bercorak radikal. Kalau Bamo Samaj, Amal Samaj, ini sosial agama. Okay, boleh? Okay, 5. Semangat Bushido. Semangat Bushido. Okay, apa maksud dia? A. Taat setia. B. Bertolak ansur. C. Menolong. D. Sanggup berkorban. Okay, Gabriel kata D. Lihia kata D. Okay, ya betul. Nishuti kata D. Ya betul. Okay. Jawapan dia adalah sanggup berkorban. Sanggup berkorban
mengambil risiko. Okey, sanggup berkorban mengambil risiko. Okey, menanggung risiko, sanggup berkorban, bekerja bersungguh-sungguh. Okey, ini adalah semangat Bushido. Okey. Jadi sekarang kita masuk ke ini ya, nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, saya rasa hari ini saya cuma dapat tamat sehingga Asia Tenggara sahaja. Mungkin kita kena buat satu lagi kelas ulang kaji ya, bab 2. Okey. Yang fokus dia adalah tentang tanah Melayu. Okey. Boleh ke? Okey. Jadi kita tamat sehingga hari Asia Tenggara. Saya akan ajar tajuk Asia Tenggara ini, dan mungkin kita kena buat satu kelas lagi khusus untuk nasionalisme di tanah Melayu sahaja. Okey, boleh ke pelajar? Boleh ya. Sebab nanti saya kena bersedia untuk tingkatan 3 lagi ya. Okey, tingkatan 3 lagi sebab saya ada kelas ganti untuk diorang juga. Okey. Okey, kita cuba tengok tajuk ini ya. Nasionalisme di India. Okey. Nasionalisme di Asia Tenggara. Okey. Nasionalisme di Asia Tenggara. Okey. Jadi sekarang kita tengok di sini ya. Okey, nasionalisme di Asia Tenggara, apa yang anda perlu ingat adalah ini. Okey, kalau nasionalisme di Asia Tenggara, okey, contohnya Filipina, Burma, Vietnam, Indochina. Okey, nasionalisme dia adalah menentang penjajah, membebaskan diri daripada penjajah. Okey. Ini adalah nasionalisme bagi Filipina. Okey, Filipina, Burma, Vietnam dan Indonesia. Okey, menentang penjajah. Okey, kalau bagi Thailand, okey, nasionalisme dia macam Jepun, lebih kepada pembaharuan dan pentadbiran. Okey, lebih kepada pembaharuan dan pentadbiran. Dia macam Jepun. Kalau Thailand ini dia macam Jepun. Okey, kalau Filipina, Burma, Vietnam, Indochina, dia lebih kepada menentang penjajah. Amerika Syarikat pun sama, menentang penjajah. Kalau pembaharuan, pemodenan siapa? Jepun dengan Thailand. Okey, boleh? Mengapa nak buat pembaharuan dan pemodenan dalam pentadbiran? Sebab ingin bebas daripada ancaman imperialisme. Jepun pun sama juga. Okay, jadi Thailand ini dia sama dengan Jepun. Okay, boleh? Okay, jadi sekarang kita tengok nasionalisme di Filipina. Okay, nasionalisme di Filipina, okay, dia menentang penjajah asing. Siapa penjajah asing dia? Sepanyol. Okay, jadi masa itu kita tengok siapa tokoh-tokoh dia. Okay, tokoh-tokoh dia, Jose Rizal. Okay, sorry. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Okey. Lagi siapa? Sergio Osmeña. Jadi ini semua adalah tokoh-tokoh nasionalisme di Filipina. Okey. Okey. Mula-mula kita ada gerakan propaganda ataupun gerakan dakwah, DAKYAH. Okey, dakwah ataupun propaganda oleh siapa? Jose Rizal. Okey, pada masa itu Jose Rizal dia menentang Filipina kerana apa? Kerana dia mahu apa? Dia mahu Filipina menjadi sebahagian daripada wilayah Sepanyol dan mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Okey? Dan dia mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Pendek kata, Jose Rizal ini dia mahu Sepanyol menjadikan Filipina sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Melayan orang Filipina sama seperti orang Sepanyol. Maksudnya Filipina dia ada hak yang sama dengan bangsa Sepanyol. Hak seperti apa? Hak bersuara. Okey?
Kalau diorang kata hak rakyat, hak apa? Biasanya hak bersuara. Okey. Dan mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial. Tapi gerakan propaganda Jose Rizal ini gagal kerana Jose Rizal dibunuh oleh Sepanyol. Okey. Jadi ini menyebabkan munculnya nasionalisme yang lebih radikal. Okey, itu katipunan. Pemimpin Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Okey, nasionalisme dia lebih radikal. Lebih radikal maksudnya dia guna cara revolusional. Maksudnya dia memberontak, angkat senjata menentang Filipina. Okey? Dan menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Maksudnya menggunakan kekerasan, pemberontakan bersenjata menentang Sepanyol. Okey? Tetapi gagal juga. Okey, gagal. Okey. Selepas itu Aguinaldo dia bekerja sama dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Sepanyol. Tetapi walaupun Amerika Syarikat berjaya mengusir Sepanyol, Amerika Syarikat menjajah Sepanyol. Dan Aguinaldo ini dipenjarakan. Dia ditipu oleh Amerika Syarikat lah. Okey. Jadi selepas itu golongan nasionalis di Filipina mereka mengubah strategi dengan menggunakan parti politik sederhana dan bekerja sama dengan Amerika Syarikat. Sebab mereka tahu kalau lawan dengan Amerika Syarikat tentu kalah. Jadi mereka bekerja sama dengan Amerika Syarikat. Pemimpin dia Sergio Osmeña. Jadi hasil kerjasama itu menyebabkan Filipina mencapai kemerdekaan. Okey, ini Filipina. Okey, menentang Sepanyol. Okey, jadi sekarang kita tengok Myanmar. Myanmar ini menentang siapa? Menentang British. Okey, siapa yang menentang British ini? Okey, ada banyak orang. Okey, satu adalah golongan yang berpendidikan barat. Golongan petengah yang berpendidikan barat ini mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha. Okey, untuk mengekalkan tradisi Buddha. Okey. Yang pada masa itu diancam oleh barat, itu British. Jadi pada masa itu mereka menggunakan isu kasut untuk menentang British. Okey, apa tu isu kasut? Isu kasut ini adalah British dia masuk ke kuil Buddha pakai kasut. Jadi ini mencemari kesucian agama Buddha. Jadi ini menyebabkan penduduk Buddha pada masa itu menentang British, menentang British. Tetapi kalah lah. Okey. Persatuan ini menggunakan isu kasut untuk menentang British. Okey, lepas itu kita ada pelajar. Pelajar juga menentang British. Okey, jadi pelajar ini dia menuntut penubuhan universiti. Okey, lepas tu penentangan Sami Buddha. Okey, yang mencetuskan pemberontakan Sayasan. Okey, untuk melindungi petani kerana terbeban dengan cukai. Okey, lepas itu golongan Takim. Ini golongan pelajar juga. Okey, contohnya Aung San, Queen Nien, UNU, inilah pemimpin dia. Okey, mereka menentang British. Okey, kalau di Vietnam, pada masa itu mereka menentang siapa? Perancis. Okey, menentang Perancis. Okey, pada masa itu siapa menentang Perancis? Ada beberapa golongan. Satu, golongan Mandarin dan golongan bangsawan. Golongan Mandarin dan golongan bangsawan ini menentang Perancis kerana mereka ingin memulihkan sistem pemerintahan beraja. Okey. Okey, lagi satu golongan adalah golongan yang menulis melalui surat khabar, itu melalui Akhbar Tribune, English dan Torchville. Okey, dan lagi satu golongan adalah golongan yang radikal. Okey, yang menubuhkan parti
Satu adalah Vietnam Kuadandang VNQQ. Okey. Pemimpin dia Nguyen Tai Hoc, dan lagi satu adalah golongan komunis. Itu Parti Komunis Vietnam, itu Ho Chi Minh. Okey. Okey. Parti VNQDD ini, Nguyen Tai Hoc ini telah gagal. Dan Perancis telah hukum bunuh Nguyen Tai Hoc. Okey. Sebaliknya, perjuangan Parti Komunis Vietnam di bawah Ho Chi Minh berjaya. Okey. Berjaya. Okey, lepas itu di Indonesia. Okey, di Indonesia, okey, nasionalisme di Indonesia adalah menentang siapa? Belanda. Okey, menentang Belanda. Okey, menentang Belanda. Pemimpin dia siapa? Raden Ajeng Kartini. Okey, ini yang dia tulis, ini buku yang dia tulis, Hilang Gelap Terbela Terang. Okey, ini buku ini dia tentang penindasan Belanda. Okey. Jadi pada masa itu Raden Ajeng Kartini dia memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita. Ini adalah Raden Ajeng Kartini. Okey, lepas itu kita ada pertubuhan Muhammadiyah. Okey, yang perjuangan dia adalah mempertahankan agama Islam daripada ancaman barat. Dan lepas itu kita ada Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia, ketua dia Sukarno. Okey, nasionalisme dia adalah menuntut kemerdekaan. Okey, lebih radikal menuntut kemerdekaan. Okey, jadi yang terakhir sekali Thailand. Okey, Thailand okey, beza Thailand, nasionalisme di Thailand dan nasionalisme negara lain adalah ini. Nasionalisme di Thailand, okey, dia berbeza dengan nasionalisme di negara lain di Asia Tenggara kerana nasionalisme lain di Asia Tenggara bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Okey, manakala gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Okey, sebab mengapa? Sebab Thailand tidak pernah dijajah. Okey, nasionalisme di Thailand dimulakan oleh Raja Thailand sendiri. Iaitu siapa? Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Okey, boleh? Pada masa itu Raja Mongkut dia melakukan pemodenan. Okey. Jadi penasihat barat dibawa untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran. Okey. Lepas itu nasionalisme nasionalisme semasa nasionalisme ini adalah semasa abad yang ke-19 okey, ini abad yang ke-20, awal abad yang ke-20. Okey, pada abad yang ke-20, okey, nasionalisme dia adalah menentang raja berkuasa mutlak. Okey, adalah menentang raja berkuasa mutlak, khususnya Raja Wajirawut. Okey, sebab Raja Wajirawut ini jadi kelemahan Raja Wajirawut ini menimbulkan kegelisahan rakyat. Okey, jadi pada masa itu pemimpin dia Pridi Panoyong Field Marshal Pibo Songram membuatkan parti rakyat dan melancarkan revolusi Thai dan menamakan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okey, dan pemerintahan raja berlembagaan diperkenalkan. Okey, pendek kata nasionalisme di Thailand dia ada beberapa peringkat tau. Okey, peringkat pertama adalah pemodenan Thailand oleh Raja Thailand sendiri. Okey. Nasionalisme tahap yang kedua adalah menentang Raja Thailand yang berkuasa mutlak. Contohnya Raja Wajirawut. Okey, mereka mahu apa? Raja perlembagaan. Dan yang ketiga adalah ini. Peringkat yang ketiga adalah ini. Okey, nasionalisme yang seterusnya adalah rasa tidak puas hati rakyat terhadap ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina.
Okay, pada masa itu pemimpin siapa? Pibo Songgram. Okay, dia buat undang-undang untuk sekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Okay. Lepas tu, Thailand juga bekerja sama dengan Jepun, menyebabkan Thailand tidak pernah dijajah oleh Jepun. Dan Thailand memperolehi semula wilayah Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Okey, jadi saya ulang balik, nasionalisme di Thailand terbagi kepada 3 peringkat. Peringkat pertama, pemodenan oleh Raja Thailand. Itu Mongkut Chulalongkorn. Okey, penasihat barat dibawa untuk melatih pegawai tempatan. Okey, peringkat kedua, nasionalisme di Thailand adalah menentang raja yang berkuasa mutlak. Itu Raja Wajirawut, dan menggantikannya dengan raja berperlembagaan. Okey, yang ketiga adalah menentang orang Cina dan kapitalis barat sebab mereka menguasai ekonomi. Okey, jadi pada masa itu Pibo Songgram membuat undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan bekerja sama dengan Jepun. Jadi pendek kata, secara ringkas saya ulang sedikit, okay, untuk recall anda, maksud nasionalisme, okay, cinta kepada bangsa dan negara, membela bangsa dan negara, okay, ingin bebas daripada penjajahan. Okay. Jadi di sini kita ada pendapat tokoh-tokoh. Okay, contohnya Dato' Burhanuddin Al-Homi, Profesor William R. Roth, Profesor Khoo Kay Kim, Profesor Jana Abidin. Jadi tokoh-tokoh ini mengatakan nasionalisme adalah nasionalisme Melayu. Okay. Yang Hans Kohn Asucalinggam ini pula menyentuh tentang konsep kesetiaan dalam nasionalisme. Okay. Dan selepas itu, nasionalisme di Barat dia adalah tentang ini. Okay. Menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okay. Mereka mahu raja berperlembagaan. Mereka mahu republik. Mereka mahu demokrasi. Okay. Dia tentang hak rakyat, itu hak bersuara. Okay. Lagi satu adalah mematabakkan parlimen. Lagi satu adalah kemerdekaan daripada penjajah. Itu di Amerika Syarikat. Okay. Dan John Locke, Thomas Jefferson, Voltaire, Rousseau adalah ahli falsafah, yang mengatakan tentang hak rakyat. Lepas tu nasionalisme di Asia. Dia adalah menentang penjajah. Nasionalisme di India menentang penjajah British. Menentang penjajah British. Jadi Dahagi India, Brahmo Samaj, Arya Samaj, INC, Liga Muslim, Bal Gadar Tilak, Bipin Chandrapal, ini Mama Gandhi, ini semua menentang British. Nasionalisme di China menentang dinasti Manchu. Kerana dinasti Manchu ini dikatakan orang luar, hilang mandat. Dan mereka juga anti barat. Nasionalisme Empire Ottoman dan Mesir mempertahankan agama Islam daripada ancaman imperialisme barat. Menyuruh orang Islam supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan bersatu padu untuk menghalang perluasan kuasa barat. Lepas tu nasionalisme di Jepun adalah tentang pemodenan Jepun oleh siapa? Maharaja Meiji. Kesan dia, Jepun muncul sebagai kuasa ekonomi, industri dan kuasa tentera. Nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Filipina, Burma, Vietnam, Indochina adalah menentang penjajah. Manakala di Thailand, dia lebih kepada menuntut pembaharuan dalam pentadbiran. Contohnya Filipina menentang penjajah Sepanyol. Gerakan propaganda Jos Rizal gagal. Katipunan menggunakan cara radikal tetapi gagal menentang Sepanyol. Nasionalisme di Burma menentang British. Menentang British. Jadi kita ada siapa yang menentang? Golongan yang golongan pertengahan berbeda dengan barat
melalui Persatuan Belia Buddha. Okay, menggunakan isu kasut menentang British. Okay, lepas itu Sami Buddha juga menentang British. Okay, dan mendapat sokongan petani yang terbeban dengan cukai. Lepas tu kita ada golongan pelajar, okay, yang menentang British. Mereka mahu universiti ditubuhkan. Okay, mereka mahu merdeka. Mereka dipanggil sebagai golongan takim. Itu golongan pelajar. Okay, manakala nasionalisme di Vietnam menentang Perancis. Okay, menentang Perancis. Okay, kita ada parti VNQDD, Nguyen Tai Hoc serta Parti Komunis Vietnam, itu Ho Chi Minh. Okay. Okay, lepas tu nasionalisme di Indonesia menentang Belanda. Okay, kita ada Rading Ajeng Kartini, dia tulis buku Hilang Gelap Terbitlah Terang tentang pendidikan kaum wanita serta penindasan Belanda. Muhammadiyah mempertahankan agama Islam daripada ancaman Barat. Okay. Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia, PNI menentang Belanda dan mahu kemerdekaan. Okay. Nasionalisme di Thailand ada 3 peringkat. 1, pemodenan oleh Raja Thailand sendiri, itu Mongkut dengan Chulalongkorn. Penasihat Barat dibawa masuk untuk melatih penduduk tempatan. Okay. Dalam jabatan-jabatan seperti kewangan, pelabuhan, kastam, tentera, polis. Okay. Peringkat yang kedua, okay, menentang raja yang berkuasa mutlak seperti Raja Wajirawut yang dikatakan lemah. Okay. Jadi pada masa itu revolusi Thai 1932 telah menamatkan raja berkuasa mutlak dan menggantikan dengan raja berperlembagaan. Dan peringkat yang ketiga adalah menentang orang Cina dan orang Barat yang dikatakan menguasai ekonomi. Jadi Pibu Songgram pada masa itu meluluskan undang-undang menyekat ekonomi oleh orang Cina. Okey, jadi itu sahaja hari ini ya. Jadi terima kasih semua.